Kemah merupakan tempat berteduh yang diperbuat daripada kanvas yang disertakan pada tali dan tiang dan diikatkan pada pancang. Terdapat beberapa jenis kemah iaitu rest tent, hoop, wedge, dome tent, bell tent dan A-frame. Kesemua kemah mempunyai kebaikan dan keburukan yang tersendiri. Misalnya dome tent yang mempunyai binaan separuh kubah, bumbung bulat dan sisi melengkung. Kebaikan dome tent adalah ringan, mudah dibawa, mudah dipasang dan fleksibel. Keburukan dome tent pula adalah struktur menjadi tidak stabil jika kemah terlalu besar. Seterusnya, kita akan lihat lokasi perkemahan yang sesuai sebelum mendirikan kemah. Pertama, tempat perkemahan perlu mempunyai sumber asas seperti air dan jangan berkemah terlalu dekat dengan sungai, takut paras air naik semasa hujan lebat. Yang kedua, jangan dirikan kemah berdekatan dengan binatang kerana bimbang dirempuh binatang tersebut. Dan yang ketiga, perkemahan perlu dilakukan di kawasan yang mudah dihubungi untuk mendapatkan bantuan apabila diperlukan. Dan yang terakhir, bentuk muka bumi. Kita perlu elak dari berkemah di bawah pokok yang besar atau tua untuk mengelakkan diri dihampak olehnya. Bagi tapak kemah pula, perlulah jauh daripada berluka supaya tidak diserang oleh haiwan berbisa seperti ular dan sebagainya. Selain itu, elakkan berkemah berhampiran kaki bukit kerana mempunyai risiko tanah rontok. Firecraft, api penting digunakan dalam kehidupan seharian. Selain itu, digunakan untuk membekalkan cahaya, memanaskan suhu badan, keselesaan dan memasak. Jenis-jenis craft api terdiri daripada hunter fire, reflector fire, star fire, TP fire, log cabin fire, kongsi fire. Cara untuk menghidupkan api pula, guna ranting-ranting atau dahan kayu kering. Letakkan umpan untuk memulakan api. Umpan biasanya terdiri daripada ranting-ranting kayu yang cukup kering, kulit kayu, kayu ataupun daun-daun kering. Ketiga, tindikan kayu yang semakin besar saiznya apabila api mula menyala. Kayu ini baiknya disilamkan supaya membolehkan peredaran udara. Keempat, gunakan andang penyalaan hendaklah bermula dari bahan yang tengah unggun api. Api akan membakar timunan itu secara berperingkat. Kelima, pastikan api itu tidak terlalu besar. Kawal api tersebut. Ada baiknya menggabung kawasan kebakaran tersebut supaya api tidak merebak. Berikut merupakan jenis-jenis ikatan yang boleh digunakan semasa perkemahan. Ini merupakan cara untuk mengikat ikatan buku sila. Ikatan ini digunakan untuk mengikat kain pembalut luka ataupun menyambung tali yang sama besar saiznya dan untuk mematikan ikatan barang-barang. Baiklah, kemudian saya akan membentangkan berkaitan dengan ropecraft. Ropecraft merupakan kemahiran asas yang berkaitan dengan ikatan dan simpulan tali. Di dalam ropecraft, ia penting untuk membuat ikatan pada pelbagai jenis craft di dalam aktiviti perkemahan. Terdapat beberapa jenis ikatan yang ada di dalam ropecraft. Antaranya ialah yang pertama adalah stopper knots. Stopper knots digunakan untuk mengikat di penghujung tali bagi mengikat simpul. Yang kedua adalah joiner knots. Joiner knots digunakan untuk mengikat dua tali yang berbeza. Loop knots digunakan untuk membentuk ikatan yang mudah diurai di penghujung tali. Yang seterusnya adalah lashing. Lashing digunakan untuk mengikat dua kayu dengan ikatan yang teguh. Dan akhir sekali adalah end securing knots. End securing knots digunakan sebagai anchor points untuk mengelilingi objek lain. Yang merupakan contoh untuk loop knots. Buat bentuk U, kemudian bentuk 8 dan tali kanan dimasukkan di bawah tali kiri. Kemudian lilit dan masukkan di atas tali yang berbentuk 8 tadi. Kemudian jadilah ball line bagi loop knots. Sekian. Seterusnya, kita mestilah mengetahui cara-cara untuk menghidupkan api. Hal ini adalah untuk memasak, memanaskan badan dan juga menghalau haiwan seperti nyamuk dan serangga lain.
Antara jenis kayu yang boleh digunakan untuk menghidupkan api ialah ranting kayu. Ranting kayu digunakan untuk menghidupkan api dengan mudah. Selain itu, terdapat juga jenis kayu lambat bakar. Kayu jenis ini digunakan untuk menghasilkan bara untuk memanggang. Seterusnya, yang terakhir sekali, kayu cepat bakar. Kayu ini terbakar dengan sangat kuat dan ianya sesuai untuk memanaskan badai. Jenis-jenis gadget yang boleh digunakan dalam perkhemahan. Yang pertama adalah papan kenyataan. Ia mempamerkan beberapa kenyataan atau maklumat. Seterusnya adalah tempat kasut, tempat alatan dan ampaian. Ia berfungsi sebagai tempat simpan, susun alat dan pakaian. Yang seterusnya adalah meja makan. Ia berfungsi sebagai melindungi makanan atau persidangan ataupun tempat perbincangan. Dan yang terakhir adalah pagar. Ia menandakan sesuatu kawasan sempadan, suasana perkhemahan yang teratur dan kemas serta adanya kawalan keselamatan. Pada hari ini, saya akan menceritakan tutorial bagaimana ingin memasang kemah ketika waktu perkhemahan. Langkah pertama, sebelum kita melakukan aktiviti perkhemahan, kita mestilah mencari tempat yang sesuai untuk memasang kemah. Contohnya seperti tempat yang rata serta mempunyai lindungan cahaya matahari. Langkah kedua, semasa aktiviti perkhemahan, kita mestilah memeriksa barangan yang berada di dalam beg kemah tersebut adakah cukup atau tidak. Contohnya seperti alat-alat seperti canvas dan juga rod-rod. Langkah ketiga, kita bentangkan, lemparkan di tempat yang sudah kita kenali ataupun sudah rata. Langkah keempat, gunakan rod-rod fiber ini dan masukkannya ke dalam lubang-lubang yang ada di dalam kemah. Langkah seterusnya, kita perlu mendirikan kemah. Kita perlu panggil rakan untuk mendirikan sekali. Langkah seterusnya, ikat fiber rod ini dengan tali kemah. Dan gunakan fly sheet ini untuk menutup bahagian atas kemah ini. Jika keadaan terlalu berangin ataupun anda tidak ingin kemah bergerak, gunakan penahan ini di setiap bucu. Okay, saya tunjukkan. Enjoylah aktiviti perkhemahan anda. Tetapi kita kena ingat, sebagai ahli kembara alam, kita mestilah melakukan aktiviti dengan berhati-hati dan sentiasa berwaspada. Dan ingatlah, majulah kembara alam. Demi UPSI, untuk UPSI. Bye. 3. Demi UPSI, untuk kembara alam. Sekian. Terima kasih.